Apa yang nak aku kongsikan adalah salah satu pengalaman yang aku sendiri tak dapat lupakan. Masa itu, aku dan kawan kelas aku yang bernama Syahira keluar makan malam berdua. Sebab kawan-kawan kami yang lain sedang sibuk menyiapkan assignment di hostel masing-masing. Kami semua adalah pelajar di sebuah kolej di negeri Johor. Nak dijadikan cerita, sebelah kedai yang kami makan ini ada sebuah bangunan lama. Keadaan bangunan itu gelap tak berlampu, membuatkan aku rasa macam ada sesuatu yang sedang memerhati. Aku cakap pada Syahira tentang perasaan diperhatikan. Tetapi dia hanya menyuruh aku supaya mengabaikan perasaan itu. Aku nak ceritakan sedikit tentang Syahira. Syahira pernah beritahu aku yang hijab matanya terbuka sejak daripada kecil. Dia dah selalu sangat dah nampak benda-benda gaib. Awal-awal dulu takut juga, tapi lama-lama dia dah terbiasa. Sekitar pukul 10.40 malam, apabila kami sudah siap makan dan ketika dalam perjalanan balik ke hostel, aku dan Syahira sedang berkaraoke dalam kereta. Biasalah, lepaskan tekanan belajar. Bayangkan, sedang menyanyi di dalam kereta, tiba-tiba kami perasan lampu tengah di dalam kereta berkelip-kelip. Itu menunjukkan ada pintu kereta yang tak bertutup rapat. Tetapi aku fikir itu mustahil, sebab biasanya sebelum memulakan perjalanan, aku akan pastikan semua pintu telah ditutup. Kemudian, aku melihat logo pintu di dashboard meter. Memang tak menyala. Aku dah rasa tak sedap hati. Aku pandang Syahira, dia terus berhenti menyanyi dan senyap. Kebetulan kami sedang lalu di kawasan kubur Cina dengan keadaan jalan yang gelap dan sunyi. Padahal baru pukul 11 malam. Jadi aku memberanikan diri untuk melihat tempat duduk belakang. Dalam hati aku berdoa supaya tak adalah yang menumpang kereta kami. Lega rasanya apabila tak ada benda di tempat duduk belakang dan aku meneruskan pemanduan. Suasana dalam kereta senyap sunyi. Tak ada nak menyanyi macam tadi dah. 5 minit kemudian, tiba-tiba lampu atas berkelip-kelip lagi. Bukan sekali, tapi 2 kali. Aku sekali lagi memberanikan diri untuk tengok tempat duduk belakang, tetapi tiada apa-apa. Waktu itu, Allah sahaja yang tahu betapa berdebarnya jantung aku. Aku dah mula berpeluh. Aku tengok Syahira, senyap dan pandang ke arah luar sahaja. Aku tahu dia dapat merasakan sesuatu. Aku kenal sangat-sangat dengan perangai dia. Sampai sahaja di simpang 3 berdekatan dengan hostel. Aku belok ke kanan untuk masuk ke dalam hostel dan kali ini, lampu atas berkelip sekali lagi. Tiba-tiba, Syahira bersuara untuk menyuruhku singgah di kedai yang berhampiran. Dia tak bagi aku terus balik ke hostel. Aku mengikuti sahaja dan memandu sampailah di depan kedai runcit 24 jam. Selepas meletakkan kereta, aku menarik nafas lega kerana tiada apa-apa yang buruk berlaku kepada diri kami. Sebelum aku sempat bertanya, Syahira terlebih dahulu menceritakan semuanya apa yang berlaku. Ceritanya, sewaktu di kedai makan tadi, semasa aku tengah membayar di kaunter, dia ternampak kelibat seseorang di bangunan lama itu. Susuk tubuhnya tinggi dan berambut panjang. Syahira tak dapat melihat wajah kelibat itu kerana keadaan yang gelap yang menghalang penglihatannya. Selepas itu, dia mula rasa tak sedap hati dan terus mengalihkan pandangannya ke tempat yang lain. Ceritanya lagi, dia nampak kelibat misteri itu berada di dalam kereta setelah lampu berkelip
pada kali kedua, 2 biji matanya tersembul keluar, wajahnya yang penuh darah dan rambutnya yang sangat kusut. Sebab itu Syahira hanya mendiamkan diri dan pandang luar. Di simpang 3 tadi barulah kelibat tersebut keluar dari kereta. Kalau nak bercerita tentang kisah memandu di waktu malam, aku ada satu cerita yang sangat-sangat aneh. Pernah aku alami. Aku dah selalu memandu waktu malam, jadi dah biasa. Lebih-lebih lagi jika hendak pulang ke kampung halaman. Aku masih ingat peristiwa yang aku alami berlaku sewaktu pukul 2:30 pagi. Waktu itu aku ikut jalan dalam. Sebab kalau nak ikut lebuh raya memang jam atau padat dengan kereta. Entah macam mana, aku rasa macam jalan yang aku lalu panjang seperti tidak berpenghujung. Mula-mula aku perasan yang kereta di jalan raya semakin berkurangan. Sampailah aku tak nampak sebuah kereta pun di jalan itu. Yang buat aku rasa lebih pelik, GPS dan line telefon, kedua-duanya tidak berfungsi. Susah untuk aku berhubung dengan sesiapa untuk meminta bantuan. Aku cuba untuk tenangkan diri dan teruskan memandu. Walaupun aku dah mula rasa tak sedap hati, aku cuba berdoa dan berzikir, memohon agar tidak ada kejadian buruk yang akan berlaku. Seingat aku, sudah hampir 20 minit aku berada di atas jalan yang sama. Tak juga aku berjumpa dengan jalan keluar. Kiri kanan cuma hutan belukar dan gelap belita. Dipendekkan cerita, aku ternampak dari kejauhan ada sebuah lampu yang sangat terang. Setelah aku hampir tiba di situ, aku dapat melihat sebuah kedai makan atau warung yang penuh dengan ramai orang. Aku merasa lega, sekurang-kurangnya aku boleh bertanya jalan. Tapi apa yang peliknya, aku tak nampak satu pun kereta atau motosikal yang parking di bahu jalan di kawasan kedai itu. Kemudian, aku memberhentikan kereta di tepi jalan. Dan apabila aku turun dari kereta, tak sampai beberapa langkah aku terhenti. Aku terkejut sebab aku melihat semua manusia di dalam kedai makan itu tiada kepala dan berdiri tegak sedang memerhatikan aku. Dengan pantas, aku berlari masuk ke dalam kereta dan pergi meninggalkan kawasan itu. Jujur, memang aku takut. Tapi aku cuba kawal kereta dengan tenang. Takut nanti aku pula yang terbabas. Aku berdoa dan terus berdoa. Sampailah aku mula nampak tanda-tanda yang aku dah keluar dari jalan itu. Aku mula nampak ada kawasan perumahan, kereta lalu lalang dan papan tanda jalan. Itu pun setelah 15 minit aku berada di atas jalan misteri itu. Itulah pengalaman yang aku nak kongsikan dan pengalaman yang tidak boleh aku lupakan.